اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 4, baris yang ke-7 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula ihsan itu berbuat baik, dengan bahawa ikhlas oleh seseorang pada segala ta'ahnya, dan iaitu beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan iaitu berbuat baik, beribadah kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal seolah-olah kita melihat akan dia, akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bermula ihsan itu berbuat baik. Ihsan bahagian yang ketiga daripada bahagian agama, yang mana terdahulu dalam kitab Faridatul Faraid, agama adalah ibarah perhimpunan hukum hakam yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana agama daripada Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan agama inilah selamat kita, berbahagialah kitanya, dapat kebajikanlah kitanya dunia dan akhirat. Jadi nak selamat dunia akhirat, kembali kepada agama. Nak selamat dunia akhirat, bukan nak selamat akhirat saja. Nak selamat dunia serta akhirat adalah kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada apa-apa perkara yang timbul di dunia ini pun, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Allah yang syumul, agama Allah yang melengkapi. Agama Allah bukan hanya sembahyang puasa semata-mata. Kehidupan kita ada peraturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak selamat atas dunia, kembali kepada agama. Kita kena ingat, kita ada agama, kita ada Tuhan, kita ada Rasul. Sama je tu kalau kira tu. Kita ada agama. Agama daripada mana? Daripada Tuhan. Kita ada Rasul. Rasul mana? Bawa agama kepada kita. Dia sama je lah. Tapi nak ceritanya, kita ni ada agama, kita ada Tuhan, kita ada Rasul. Apa masalah lagi kita ni? Kembali sahajalah kepada agama, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul. Rasul bawa agama daripada Allah kepada kita. Ni nak masuk bulan Maulud ni. Nak masuk bulan Maulud. Kita nak cerita berkaitan dengan kelahiran Nabi. Satu rahmat yang besar kepada kita.
satu kurniaan Allah yang besar kepada kita. Apa dia rahmat yang besar pada kita? Nabi hanya hidup pada masa sahabat. Masa kita Nabi tak ada dah. Yang mana kata Nabi ni rahmat yang besar daripada Allah, kurniaan yang besar daripada Allah, kerana Nabi bawa agama. Agama ni sampai qiyamah. Walaupun Nabi tak ada dah pun agama Nabi bawa ni. Sebab itulah Nabi ni satu kurniaan yang besar daripada Allah. Kerana apa? Kerana agama hak Nabi bawa. Jadi kalau kita nak cerita bab Nabi ni rahmat besar, kurniaan besar, kita balik kepada agama yang Nabi bawa. Itu je kita ni. Jangan buat kita ni macam tak ada agama. Jangan buat kita ni macam tak percaya kepada agama sendiri. Apa masalah kita kata kembali pada agama. Sisihkan agama. Sisihkan agama. Dah. Ke mana lagi kitanya? Kembali pada Allah nah. Kembali pada Rasul. Sebab tu kita kena faham molek agama ni apa dia. Agama ni kita tapang hukum hakam daripada Allah. Untuk kebahagiaan kita dunia akhirat. Dunia ni Allah yang jadikan. Manusia ni Allah yang jadikan. Hak baik pun Allah jadikan, hak jahat pun Allah jadikan. Apa agama pun Allah jadikan, apa bangsa pun Allah jadikan, apa tabiat pun Allah jadikan. Apa perangai pun Allah yang jadikan. Semua Allah jadikan. Maka siapakah yang mengetahui berkaitan dengan kejadian ni? Allah lah yang khalik, pencipta. Jadi Allah inilah yang menetapkan hukum hakam yang mana syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kepada sekalian sampai kiamat. Syariat rasul-rasul terdahulu diterhad. Terhad pada tempat, terhad pada bangsa, terhad pada masa. Tu hak syariat rasul-rasul yang terdahulu. Adapun syariat Nabi ni bagi sekalian, likafatis saqalain, bagi sekalian dua yang memberatkan bumi ni, manusia dan jin. Jadi agama untuk sekalian, bukan sekalian manusia, jin dan manusia. Ni mana, bukan kata manusia ni ada untuk kaum-kaum, tidak ada. Sekalian manusia, bukan manusia, sekalian jin. Sampai bila? Sampai qiyamah. Ini agama Islam kita. Biar kenal molek agama. Yang mana kadang-kadang agama ni dirosakkan oleh penjajah. Penjajah datang, dia tidak memaksa orang Islam tukar agama. Sebab terdahulunya bila jatuh kerajaan Uthman, jatuh khalifah Islam di Andalusia apa semua, dipaksa orang Islam tukar agama. Orang Islam sanggup mati, tidak akan menukar agama. Jadi taktik penjajah ni, hak orientalis, hak bijak pandai ni, dia tak paksa dah orang keluar daripada Islam. Kekalkan dalam Islam, tapi dirosakkan Islam tu. Dirosakkan Islam tu. Jadi dia juzuk-juzukkan Islam ni, Islam dalam masjid je. Dalam masjid je Islam ni. Perkara lain luar, luar. Tak boleh masuk dalam masjid dah. Dalam masjid ni agama hanya semayang je agama. Dia dijuzuk-juzukkan. Itu bukan agama Islam. Juzuk seumpama itu bukan agama Islam, agama Kristian yang telah diubah oleh paderi-paderi. Bukan agama Nasara yang asal. Agama Nasara Kristian yang telah diubah oleh paderi, yang mereka menjuzuk-juzukkan Nasara itu sendiri. Jadi Islam pun dia buat pasal Nasara juga, nak dijuzuk-juzukkan. Akhirnya orang Islam pun beranggapan agama sembahyang, puasa, zakat, pergi Mekah. Tu je agama kita. Makna kita bukan beragama Islam seumpama tu. Agama Islam yang dibawa syumul, melengkapi segala-gala perkara. Ini biar kenal agama kita ni. Biar kenal agama.
Kita kata penjajah baik, dia tak paksa orang Islam nak masuk agama dia. Dia beri kebebasan pula pada orang Islam. Orang kafir, dia ada perancangan dia. Dia rosakkan agama tu. Jadi kita nak kembali pada agama ni, jadi lain macam dah. Kita orang Islam sendiri ni. Orang kafir bunyi kata kita orang Islam nak kembali pada agama Islam. Orang kafir melenting awal-awal lagi walaupun tak ada kena-mengena pun dengan mereka. Kita ni orang Islam nak kembali kepada agama Islam. Nak kembali pada hukum hakam Islam. Tak ada kerja lain. Nak kembali pada hukum. Nak hukum orang saja. Hukum siapa? Hukum Allah. Lepas tu, kita kembali kepada Allah. Kembali pada hukum Allah. Bunyi kata nak kembali pada hukum Allah. Nak kembali pada agama Allah. Orang kafir yang tak ada kena mengena langsung. Mereka awal-awal lagi melenting. Akhirnya orang Islam sendiri pun tak berani nak bunyi. Akhirnya orang Islam sendiri pun bunyi nak kembali pada agama. Dia pula orang melenting awal-awal. Melenting pula dah jadinya orang Islam pun. Kita nak kembali pada agama kita. Nak selamat dunia akhirat. Lepas tu nak menghukum lah. Agama kita tidak menghukum. Agama kita nak bawa kepada kebaikan. Menghukum tu kemudian. Dia semua ada menghukum belaka. Ke dunia tak ada menghukum. Menghukum belaka, jalan raya pun dihukum. Jalan raya dihukum tak jalan raya? Dihukum. Dia samang kita mula-mula ada. Nak menghukum je dia ni. Nak ambil duit orang je dia ni. Tengok, apa nak kata gitu? Kita nak balik kepada agama yang ada hukum hakam ketetapan agama. Tak ada kerja lain nak menghukum je. Lepas tu, dunia sekarang tidak menghukum. Kalau kita kata hak berkaitan tadilah jalan raya. Kepada kita lah nak pulang ke mana pun. Tak, dia ada peraturan. Peraturan hukum lah. Tapi bukan dia nak menghukum. Dia buat peraturan untuk selamat. Tiba-tiba kita langgar peraturan. Kena hukum. Adakah undang-undang tu nak menghukum? Tidak. Undang-undang tu nak menyelamatkan kita. Atas jalan raya kena ikutlah undang-undang ni. Lampu merah macam mana, lampu kuning, lampu hijau macam mana. Sebab apa tu? Untuk selamat kita. Dia nak menghukum? Tak. Tiba-tiba kita langgar lampu merah. Dia pun sama. Menghukum? Ada. Dah mau degil sangat. Agama begitu juga. Agama tidak menghukum. Tapi kita kena ada peraturan. Tidak patuh peraturan, memang kena hukum. Hukuman tu sendirilah didikan yang besar. Orang sekolah dia reti lah. Sekolah kan bukan nasihat, bukan marah je. Hukum tu adalah sebahagian didikan untuk memperingatkan kita supaya jangan langgar peraturan. Sama juga agama. Agama tidak menghukum, tetapi ketetapan agama jangan langgar. Langgar ada hukuman dia. Semua perkara sama saja. Semua perkara sama saja. Asasnya bukan nak menghukum. Peraturan yang ditetapkan untuk kebaikan kita. Langgar, hukum. Gitu. Semua perkara bukan agama saja. Bila disebut kata agama, jadi dia macam fobia. Takut dengan agama. Ini agama Allah. Agama daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul kita bawa agama ni. Yang kita kata jasa besar Rasul. Perjuangan besar Rasul. Pengorbanan besar Rasul ni bawa agama ni. Kita nak bawa nak ceramah maulud ni sebab apa? Sebab begian. Sebab apa? Agama tu lah. Agama Rasul bawa. Sebab apa? Untuk selamat kita. Jadi kita balik pada agama yang merangkumi Islam, iman dan ihsan. Ini ihsan bahagian yang ketiga dalam agama. Islam terima bulat-bulat segala ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima. Ihsan kita laksanakan. Terima segala-gala. Sebab tu dalam agama kita tidak ada agama macam liberal tidak ada dalam agama. Agama kita terima bulat-bulat segala ketetapan Allah. Ketetapan Allah dia tak mau terima, itu bukan liberal, itu kafir.
Contohnya ketetapan agama Allah. Ni nak dia faham agama ni. Tapi bukan masalah lelaki perempuan ni, bukan. Nak cerita hukum agama. Poligami. Bukan masalah lelaki perempuan. Hukum agama. Kadang-kadang sebut poligami dia jadi macam fobia juga. Fobia. Fobia tu kepada salah guna. Bukan kepada hukum. Sebut kata hukum agama tak ada fobia. Fobia ni dengan kemampuan, kelayakan, lepas tu berlaku salah guna, gitulah fobia tu. Bukan fobia dengan hukum agama. Sebut kata hukum poligami, itu hukum agama. Tiba-tiba hukum poligami tak boleh pakai dah. Menzalimi perempuan, maknanya perempuan. Dia kata dia liberal. Itu bukan liberal, tu kufur. Bukan orang Islam. Engkar, tolak hukum agama, dia bukan liberal-liberal, tu kafir. Ini bukan agama. Bukan setakat tolak, dia kata menzalimi, menganiayai. Jadi hukum agama menzalimi, menganiayai perempuan. Berarti siapa yang menganiayai perempuan, menzalimi perempuan? Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang menzalimi, yang menganiayai perempuan. Itu Islam orang panggil. Itu bukan Islam, dia tak ada liberal, tu kafir. Dia pertikai hukum pusaka. Tidak ada keadilan dalam hukum pusaka. Hukum pusaka ni ketetapan Allah Ta'ala. Kalau hukum pusaka ni tidak adil, berat sebelah, siapa yang tidak adil? Siapa yang berat sebelah? Allah Ta'ala. Dia kata kepada Allah tu. Itu dia panggil Islam. Tak ada, itu kafir. Biar anda faham, tak ada liberal-liberal dalam Islam kita. Islam kena terima segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima. Bab pelaksanaan tu cerita lain lah pula. Bab pelaksanaan, hukum kena terima. Tiba-tiba suami nak kahwin satu lagi, tu cerita lain lah pula tu. Itu bab pelaksanaan. Tapi bab hukum jangan kosek. Bab hukum jangan sentuh. Tak boleh sentuh bab hukum agama. Kena terima bulat-bulat. Lepas tu kalau terima bulat-bulat, kenapa tak setuju? Tu bab pelaksanaan. Bab pelaksanaan pergi kepada ihsan. Kita kena bagi dua tu. Satu terima hukum, satu bab pelaksanaan. Dalam keadaan yang macam mana dia nak melaksanakan. Sebab poligami ni bukan perintah agama, hendaklah, wajiblah kamu poligami, bukan. Itu cuma kelonggaran dalam hukum agama. Bukan agama yang mewajibkan kita, contohnya, bukan. Tapi agama membenarkan. Bila agama membenarkan, kita tak boleh nak sekat. Tapi dalam keadaan yang macam mana, itu bab pelaksanaan, itu cerita lain. Kalau kata nak bahas, nak bangkang ke, tak setuju ke, jangan konsep bab hukum. Kita cerita bab pelaksanaan. Cerita bab pelaksanaan, oleh kata tu hukum tu tak ni nak konsep. Sebab kita orang Islam tak boleh konsep hukum tu. Dan sebab apa tak setuju? Sebab kelayakan dia gini, pelaksanaan dia begini. Tu cerita bab tu. Nak bahas-bahas bab tu. Tapi jangan konsep bab hukum. Sebab kita orang Islam terima bulat-bulat segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh persoal, tidak boleh pertikai hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam. Iman yang paling besar, kepercayaan hati kita kepada agama. Kepercayaan hati pada agama. Kadang-kadang mulut kita bila sebut nak kembali kepada agama, nak kembali pada Islam, mulut dia senyap, tak kata apa. Tapi hati dia pula, mai warna dia hati ni. Mai suka ke, mai setuju sangat ke, mai kenang ke, ataupun mari bosan orang ni, kek agama. Dalam hati. Tu cerita bab iman pula tu. Itu cerita bab iman. Islam mudah. Kita faham apa di Islam, terima bulat-bulat.
Apakah perkara yang membatalkan Islam kita engkar, kita tolak perkara agama yang ijma' ulama perkara tu perkara agama yang mana perkara tu diketahui secara umum, semua orang tahu. Sembahyang wajib semua orang tahu. Puasa wajib semua orang tahu. Berzina haram semua orang tahu. Berjudi haram semua orang tahu. Tiba-tiba dia engkar, dia tolak sembahyang tak wajib, maka murtad dia, wal iyazabillah. Dia kata sembahyang tak wajib sebab dia rapat dah dengan Tuhan. Murtad orang ni. Puasa tak ada faedahnya, menyeksa orang je. Mata Islam orang ni. Berzina suka sama suka, kenapa nak haram-haramnya? Haram hak rogo je lah, muka dia paksa. Murtad orang ni. Bukan berzina tu. Kerana dia engkar hukum agama, ijma' ulama zina tu haram. Kemudian hukum haram zina semua orang tahu belaka, budak pun tahu, orang kafir pun tahu. Dalam agama kita zina tu haram. Tiba-tiba dia kata tak apa halal sebab suka sama suka, maka batal Islam. Sebab apa? Dia tak terima hukum agama mengharamkan zina. Ada berzina tapi dia tidak menghalalkan, orang ni orang fasik, orang zalim, sebab tidak ada ihsan. Tapi kalau dia engkar hukum agama, batal Islam. Jadi bab Islam kita tahu apa di Islam, apa di perkara-perkara yang membatalkan Islam. Dalam kitab dalam kitab Faridatul Faraid ni di hadapan dia akan ceritalah perkara-perkara yang menyebabkan batal Islam. Dia akan cerita di hadapan. Comel kitab Faridatul Faraid lengkap. Di awalnya cerita apa di agama, apa di Islam, apa di iman, apa di ihsan. Di belakang kitab dia akan cerita perkara yang membatalkan agama. Kita tahu dah perkara membatalkan agama, kita jaga mudah-mudah Islam ni. Tapi hak paling besarnya adalah iman. Ni iman ni taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita yang jauh daripada Nabi 1400 tahun ni boleh senyum-senyum je percaya kepada agama. Boleh beriman. Senyum-senyum je. Puak munafik yang hidup bersama dengan Nabi di Madinah, bayangkan mereka hidup bersama dengan Nabi. Bukan setakat mukjizat, batang tubuh Nabi itu sempurna sesempurna manusia dah. Batang tubuh Nabi itu, jasad Nabi itu, bukan akhlak Nabi saja, jasad Nabi itu tak ada cacat celah apa pun. Kemudian hak akhlak Nabi, hak mukjizat Nabi, kalau kita tak ada benda dahnya. Tapi dah Tuhan tak campur iman, tak beriman walaupun zahirnya dia mengaku dia orang Islam, terima Nabi. Siap masuk majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjemaah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam puak munafik ni. Jadi kita orang kemudian bila dicerita bab kelebihan Nabi, cerita bab jasad Nabi sendiri, cerita bab akhlak Nabi, cerita tu macam ya dah kitanya. Makna boleh terima, boleh percaya. Mudah-mudah je kita terima. Ni panggil apa? Taufik hidayah Allah. Hak ni paling besar sekali, iman. Ni kepercayaan dalaman kepada agama. Jadi kadang-kadang mulutnya tak bunyi, tapi hati bila setuh bab agama, dia mari rasa macam puasang puak ni. Kita duk cerita masalah-masalah, kita kena kembali pada hukum agama Allah. Dan hati dia mari lalu kekek agama Allah, kekek agama Allah, kekek hukum Allah, macam tak ada benda lain dalam hati. Kenapa jadi hati mari cetusang seumpama tu? Kenapa ni? Hati kita tidak solid, sepenuhnya percaya kepada agama. Lepas tu bila bunyi agama, dia jadi macam apa? Fedak. Pada fedak. Fedak lah panggil tau. Panggil apa ni? Jadi macam putus angin. Jadi baikmu apa? Apa panggil? Gitu lah tau. Jadi macam tak selesa Saat ni sedap nak buat apa tu, macam cerita kembali pada agama kita ni. Main puak ni tak ada kerja lain. Agama kekek agama. Gapo boleh dah tahu. Ni hati-hati. Ni kepercayaan, ni iman. Ni hak paling besar sekali. Lepas tu kalau mari di hati kita rasa macam tak percaya sikit-sikit,
Tapi kita bukan tolak agama. Tolak agama tu munafik, tu kafir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak siapa perekat tolak agama di hati. Zahir memang kita tak akan tolak agama secara zahirnya. Hati pun tak tolak agama, cuma kecurigaan tu. Sebab apa jadi macam hati kita dengan agama ni adalah hak perkara ibadat licin molek kita boleh terima. Perkara muamalah licin molek tu terima. Tapi kalau dalam bab hukum janayah agama, hati kita mari rasa macam tak berapa kenang. Hak ni kadang-kadang mari daripada dosa kita banyak dalam agama. Bila dosa banyak ni dia menggelapkan hati kita. Kita bukan tolak hukum janayah agama, kita orang beriman. Tak akan tolak hukum janayah agama. Hudud, qisas ke takzir ke, kita tak akan tolak. Tapi keyakinan tu agak tak sama dengan keyakinan kita dalam bab ibadah, muamalat, munakahat. Bab janayah ni kita mari lalu tu. Lepas tu kita kena muhasabah baliklah. Dia biasanya berpunca daripada dosa kita banyak. Tapi bukan kita tolak agama, tidak tolak hati kita beriman. Tapi jangan duduk dalam keadaan seumpama tu. Bila hati kita lama kurang, kau takut tergelincir, tolak terus di hati kita akan hukum janayah agama, batal iman kita. Tapi kita dah tolak, cuma berasa macam ya kedok ni berasa macam tak dapat jalan je ni. Ni curiga di hati. Tapi bukan syak kepada hukum agama Allah, bukan. Bukan syak pada hukum agama Allah. Cuma kita berasa macam bukan hukum tu boleh laksana tak boleh laksana. Kita yakin hukum agama Allah sesuai. Kita yakin. Mungkin timbulnya orang yang nak melaksanakan hukum ni berkelayakan ke tidak. Tu. Mungkin kot tu lah kita kata. Orang yang nak melaksana ni cukup syarat ke tak. Dia main curiga gitu kepada orang yang nak melaksana. Dia bukan curiga kepada hukum agama, bukan. Dia berasa macam tak pernah arah. Sebab apa? Sebab terkadang syariah tidak dilaksanakan. Keberkesanan syariah tu tidak dapat dibuktikan. Hanya cerita, dia percaya pada agama, tapi kecurigaan tu ada. Tu kena beringatlah. Sebab kecurigaan, kalau kita kata kita curiga kepada yang nak melaksana, mampu tak mampu, kita lah tolong bantu supaya jadi mampu. Kita lah tolong bantu, bagi sokongan. Sampai ke bila lah? Kalau orang ni, aku tak percaya dia boleh laksana. Hukum agama Allah memang terbaik, tapi orang ni boleh tak laksana. Lepas tu siapa yang boleh laksana? Takkan nak lock gitu je. Kita sama-sama kerja tolong-menolong lah supaya dapat dilaksana. Cuma hak berasa tak sedar tu, kita kena istighfar lah banyak-banyak. Takut jadi larak ni, takut jadi kita engkar sebahagian daripada agama di hati kita, batal iman kita. Islam comel lah bab zahir tak ada bunyi apa-apa. Ni bab iman. Dia mari daripada pelaksanaan, ihsan pelaksanaan. Depan dia akan cerita pelaksanaan ni lah syarat untuk sempurna Islam dan iman. Nak sempurna Islam dan iman, ihsan. Jadi kalau tidak ada ihsan, terkadang kita berdosa. Berdosa ni lah yang menghakiskan keyakinan kita kepada agama. Sebab laksana hukum agama adalah wajib ijma' ulama. Melaksanakan hukum agama dalam diri kita, wajib kita maklum. Melaksanakan hukum agama dalam keluarga kita, wajib kita maklum. Kalau kita tak maklum tu, ni kita melaksanakan agama dalam diri kita, wajib. Kita melaksanakan agama dalam keluarga kita, wajib. Kita melaksanakan hukum agama dalam negara, wajib ijma' ulama. Tak ada khilaf-khilaf. Melaksana tu wajib tu. Kemudian dapat tak dapat, itu bukan urusan kita. Hak kewajipan kita melaksana. Apabila melaksana tu kewajipan ijma' ulama,
perjuangan kita supaya dapat dilaksana, itu pun menjadi kewajipan kita. Memperjuangkan supaya dapat dilaksana, itu kewajipan kita. Belum dapat dilaksana, kita tak ada salah apa-apa dah. Sebaliknya, kalau kita bukan setakat tidak berjuang supaya hukum dilaksana, kita termasuk mereka yang menyempitkan jalan kepada pelaksanaan. Jadi seolah kita menjadi penghalang kepada pelaksanaan dengan bagai-bagai momokan yang mencurigakan kepada pelaksanaan agama. Melaksanakan agama ni wajib, tapi kita tidak. Kita momokkan, kita buruk-burukkan perjalanan pelaksanaan hukum agama. Padahal melaksanaan hukum agama ni wajib ijma' ulama. Berdosa kita. Kita bersama dengan jalan seumpama ni, kita duduk dalam dosa sokmo-sokmo. Dosa inilah yang menyebabkan hati kita kurang yakin kepada agama tu sendiri. Mari dia dosa ni. Jangan main bab-bab gini. Kita kena faham dalam perkara ni. Dalam diri kita, melaksanakan agama diri kita, itu wajib, betul dah. Dalam keluarga kita pun wajib. Dalam negara pun tanggungjawab kita. Tapi tanggungjawab ni kodo-kodo lah. Orang ni kodoning, orang ni kodoning, orang ni kodoning. Kodo-kodo. Ikut kemampuan masing-masing. Tapi jangan bersama dengan mereka yang seolah-olah penghalang kepada pelaksanaan. Berdosa kita. Dosa ni boleh sebut kata hukum agama. Kalau orang lain sedap sangat. Kalau cerita bab hukum ni pun sedap rasanya. Kalau ngaji bab lain pasti suka je. Ngaji bab apa? Bab semayang suka je dengar. Pergi pada bab hukum hakam, pergi hak tu dah lah payah lah. Itu jadi capung dunia dah tu. Dunia apa? Menegakkan hukum agama tu kerja Nabi di Madinah. Dunia apa? Nabi SAW wafat. Berapa orang sahabat jadi dekat Nabi? Sahabat besar-besar bermusyawarah untuk menjadi melantik khalifatun Nabi SAW. Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu. Kalau melantik Sayyidina Bakar sebagai khalifah ni bukan kerja agama, sanggup sahabat pergi jumpa kerja dunia, melantik khalifah, tinggal jenazah Nabi yang belum disempurnakan lagi. Tergamuk sahabat begitu. Itu kerja agama, kerja besar. Nak memandikan jenazah Nabi ni duduk 3 orang padam dah. Nak melantik khalifah ni kerja ramai. Tapi buat apa dak lantik khalifah kemudian selesai agak mandi Nabi dulu? Tak, penting tu. Tak ada khalifah macam mana negara Madinah. Ni faham tak? Ni perkara agama. Biar kita faham molek agama. Mana kita duk kodok-kodok kita je. Mana kalau kita ada kerjasama jasa kecil-kecil pun alhamdulillah. Janji kita tak terpalit dengan dosa. Sebab apa? Sebab dosa itulah yang akan menghakiskan keyakinan kita kepada agama. Bila mari takut juga dah. Orang kafir negara besar-besar, kuasa besar dunia duk tengok je. Mana tempat nak pergi pada agama ni? Hari nak serang, hari nak kacau. Memang takut. Hati manusia takkan tak takut. Amerika, kuasa dunia. Dia tengok je mana-mana tempat, bunyi je nak laksana agama, teropong lalu dah. Teropong lalu dah. Lepas tu macam mana kita? Memang hati tu berasa macam takut je. Tu manusia. Tapi takut kepada hak ujian ni lah. Tapi kita yakin kepada agama. Cuma tahap-tahap je lah. Hak ada sikit-sikit kurang tu, mungkin tadilah. Kalau kita terbabit dalam jalan yang mana menyempitkan jalan pelaksanaan hukum agama, kita bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita ni ada jasa sikit-sikit pun tak apa dah. Bila tertegaknya hukum agama Allah, agama akan berkembang. Maka kita hak mati dah ni ada gak sahang sikit-sikit. Sebab apa? Sebab nak naik itu, masa kita hidup tak sempat kita tengok. Tapi naik sikit-sikit tu ada jasa kita sikit-sikit. Kita pun meninggal. Kemudian setahun tertegaklah hukum agama.
maka ummah akan dapat manfaat agama. Kita mati dah ada saham kita sedikit sebanyak. Kita nak gitulah. Sebab apabila boleh menegakkan dalam agama dalam negara, kita boleh ubah pendidikan agama apa semua. Makna pendidikan tu kembali pada solid pada agama, bukan agama hanya tempelan. Macam mana pendidikan tu dapat melahirkan ummah yang beragama? Besar mana pahala? Besarlah pahala orang yang memperjuangkan tu, walaupun dia mati dah sekalipun. Ada bahagian. Tapi jangan kita duduk di bahagian hak sebaliknya. Tak padang atas dunia kalau kita boleh apa-apa pun, boleh koda-koda je lah. Rezeki ni boleh belakangnya mana-mana pun. Boleh bok likuk lepas tu mepeh. Atas dunia pun mepeh dah likuk. Atas dunia ni. Lepas tu sila pula kat mana hak ni. Hak boleh nak semula nak senang. Dah duduk kita semua macam tak ada Tuhan kita ni. Kita usaha, kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu tujuan kita ngaji agama. Bila kita ada agama, kita akan jadi merdeka, kita bebas. Sebab apa? Kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bergantung pada agama Allah Subhanahu wa taala. Merdekalah kita. Kita hanya jadi hamba Allah. Bukan jadi hamba pada sesiapa. Bukan jadi hamba pada dunia. Tapi nak kena faham agama lah molek. Faham Islam, faham iman, ihsan ni pelaksanaan ni. Ihsan ni lah yang akan menguatkan iman, keyakinan kita kepada Allah, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab ni benda dalam, iman benda dalam. Cakap mulut boleh, cakap. Hak ni hak dalam, hak iman. Nak masuk dalam ni, mari pergi kepada ihsan. Islam, terima zahir akan agama, iman, percaya hati akan agama, ihsan, melaksanakan perintah agama. Atau cara ringkas, ihsan melaksanakan. Kena faham pula beza antara Islam terima, ihsan laksana. Terima satu Islam, laksana satu ihsan. Islam pun wajib, ihsan pun wajib, laksana pun wajib. Terima wajib, laksana pun wajib. Lengkaplah agama, Islam, iman dan ihsan. Jadi bermula ihsan itu berbuat baik. Berbuat baik. Dia berbuat baik ni kalau kita gak terjemahan lah. Sebab ihsan ni dia daripada hasuna yahsunu husnan. Kalau kita kata gak husnan ni baik, elok, bagus, molek, cantik, ialah ke tu. Nak mana ke apa lagi? Asal makna. Kemudian pergi pada ahsana yuhsinu ihsan. Mana apa? Dia pindah pada bab if'al, dia panggil ahsana yuhsinu ihsan dengan makna berbuat baik. Tu ihsan. Hal jazaul ihsanu illa al ihsan. Surah apa? Bukan. Tu dah ayat tu. Hal jazaul ihsanu illa al ihsan. Tidak adalah balasan. Tidak ada balasan melakukan kebaikan melainkan kebaikan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apa ayat? Ihsan. In ahsantum li anfusikum. Tak ada seorang ingat ayat. Wa in asatum falaha. Senyum belaka. Itu ihsan. Hal jazaa'ul ihsanu illa al ihsan. Tidak adalah balasan kebaikan orang yang melakukan kebaikan, orang melakukan ihsan kebaikan melainkan kebaikan. Ihsan ni asal maknanya buat baik. Itu terjemahan daripada bahasa Arab
kepada bahasa Melayu. Ihsan dengan mana apa? Buat baik. Nanti masa ni. Mana apa buat baik ni? Ditaswir dia. Nak cerita buat baik ni. Dengan bahawa ikhlas oleh seseorang pada segala ta'ah. Itu makna buat baik. Kemudian apa maksud ihsan di sini? Dan iaitu ihsan beribadah kita akan Allah. Kenapa beribadah? Kita laksanakan segala perintah agama yang kita sebagai orang Islam kita terima bulat-bulat terlebih dahulu tu. Tapi buat baik ni apa dia buat baik? Dengan bahawa ikhlas oleh seseorang pada segala taat. Itu asal makna buat baik. Segala ketaatan yang kita lakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Segala ketaatan yang lakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Taat kita ni apa ni? Taat kita sembahyang, puasa. Kita melakukan ketaatan dengan bahawa kita laksanakan kehidupan keluarga kita, kehidupan agama. Kenapa ikhlas? Bukan maknanya kita susun kehidupan keluarga kita dengan kehidupan agama supaya orang puji keluarga kita, keluarga beragama. Bukan. Kita susun keluarga kita dengan ketaatan kepada Allah, ikhlas kerana Allah. Bukan nak suruh puji keluarga siapa kau? Keluarga yang paling taat kepada Allah. Tak. Ini melakukan ketaatan. Taat perintah Allah ni bukan taat sembahyang puasa kita je. Tu mudah je tu. Kita nak taat perintah Allah, tanggungjawab kita dalam keluarga tu. Mana tu? Kita kadang-kadang taat setakat hak kewajipan kita je, hak tanggungjawab kita. Kita pun tunaikan tanggungjawab kita dalam keluarga. Kenapa? Kerana taat kepada Allah. Kenapa tu? Ikhlas kerana Allah. Bukan kerana supaya kita dipuji, dapat membimbing keluarga, bentuk keluarga yang taat. Bukan. Ikhlas kerana Allah. Taat kita juga tadilah memperjuangkan supaya agama ditegakkan dalam ummah masyarakat kita. Ikhlas kerana Allah, bukan kerana nak kedudukan, bukan kerana nak kepujian, bukan kerana nak kesenangan, bukan. Itu taat. Dia panggil ihsan, berbuat baik. Dan iaitu ihsan ni beribadah kita kepada Allah. Padahal seolah-olah kita melihat akan dia, tu kena cerita semula tu. Tu dia panggil maqam ihsan. Yang kita nak ihsan ni anta'budallah. Hak tadi ihsan dengan mana berbuat baik, itu daripada bahasa Arab terjemah Melayu. Buat baik ni guna kita taat akan Allah dengan ikhlas. Ni buat baik. Kemudian hak Nabi jawab soalan Jibril alaihissalam, akhbirni anil ihsan, cerita akan apa di ihsan. Nabi pun takrifkan apa di ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yara. Ka'annaka tarahu tu maqam ihsan. Yang kita nak fokusnya adalah anta budallah. Itu ihsan. Bahawa engkau beribadah kepada Allah, bahawa engkau mengabdikan diri kepada Allah. Itu ihsan. Apa makna kita beribadah kepada Allah? Apa makna kita mengabdikan diri kita kepada Allah? Dengan bahawa kita laksanakan segala perkara agama yang mana kita sebagai orang Islam kita terima bulat-bulat. Itu perkara yang agama yang datang daripada Allah. Sampai masanya kita pun buat apa yang Tuhan perintah. Itu dipanggil beribadah, mengabdikan diri akan Allah. Itu dipanggil ihsan. Itu panggil ihsan tu laksana tu. Hak Nabi kata anta'budallah, itu ihsan, bahawa engkau mengabdikan ibadat Allah, bahawa kita laksanalah. Tuhan perintah semayang, kita orang Islam terima perintah semayang daripada Allah. Lepas tu ihsannya buatlah semayang tu. Itu anta'budallah. Allah perintah puasa, kita terima. Itu perintah Allah sebagai orang Islam. Lepas tu antaq kepada Allah, bahawa engkau beribadah kepada Allah, berpuasalah. Itu ihsan. Allah perintah bayar zakat. Itu perintah Allah. Kita sebagai orang Islam kita terima. Lepas tu antaq kepada Allah, bayarlah zakat tu.
Itu antara Islam terima, ihsan laksana. Walaupun rukun Islam kita mendirikan sembahyang, tu buat dah tu rukun Islam tu. Berpuasa, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji. Kan gitu? Lepas tu buat dah. Dia kata Islam terima. Sebab tu dulu jangan lupalah, tarikh Islam dulu dia ada dua pandangan. Satu pandangan Islam dengan makna terima. Satu pandangan Islam dengan makna buat. Islam ni al-amalu tu Islam, buat tu dia panggil Islam. Bila Islam tu dia panggil buat, mendirikan sembahyang buat. Sebab dia antara takrif dengan rukun dia mesti selarah. Kalau takrif Islam, definisi Islam tu makna buat, rukunnya mengerjakan, mendirikan sembahyang. Ya tu. Selarah tu tak? Berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji. Selarah tu. Islam dengan makna buat. Islam dengan makna buat ni pandangan taif. Tapi kita kena cermat juga Islam dengan makna buat ni. Islam dengan makna buat, mendirikan sembahyang, berpuasa, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji. Mana kalau tak buat, Islam jadi mana? Kalau Islam buat, tak buat, batal Islam. Tu khawarij, bukan ahli sunnah. Mana pula tu? Jadi ahli sunnahnya Islam dengan makna buat. Tak buat, Islam jadi tak comel. Dia kena ikut tu. Dia kena pandai sini. Tidak. Jadi khawarij pun orang mana? Khawarij, biasa dengar khawarij tau. Dia kadang-kadang biasa dengar je khawarij ni tak kena barang pun. Sebab kata Syiah. Syiah. Nu kita pergi Mekah tengok orang Syiah. Dah Syiah tu guna Syiah. Tak tahu ke apa dia Syiah. Nama Syiah kita tahu. Jadi Syiah ni bukan ahli sunnah. Bukan ahli sunnahnya betul mana? Kan dia bukan ahli sunnah, apa dia pergi Mekah juga? Dia tawah juga. Dia wukuf juga. Ke orang Syiah tidak tawah? Orang Syiah tidak wukuf? Betul? Di tempat kita ni memanglah Syiah tidak, mana dia panggil apa? Tidak dibenarkan tau. Ada kira tau tempat kita ni. Apa dia Syiah? Iran? Iyalah. Iran. Dak Syiah ni ajaran dia macam mana? Dak erti kitanya. Atau orang bidang tertentu pula hak dia ni hak memahami kesesatan Syiah ni kok mana. Nak tanya orang apa tak boleh ni. Tapi kita biasa dengarlah nama Syiah. Syiah apa tu tak tahu. Khawarij. Khawarij tu biasa dengar juga. Dah, Khawarij ni apa dia? Tak tahu kita. Khawarij ni Islam adalah qaulun wa amalun. Terima dan buat. Kalau tak buat, kafir lalu dah. Tak semayang, kafir. Tak puasa, kafir. Zakat tak bayar, kafir. Nak pergi Mekah, kafir. Berjudi, kafir. Berzina, kafir. Dedah aurah, kafir. Mana? Dan Khawarij sendiri dah sekecil pun kafir juga. Mengumpat, kafir. Baru iya baru tak mengumpat. Mengumpat, kafir. Dah mengumpat lah. Tak kafir. Dia Khawarij ni pula buat dosa dibagi dua pula. Satu pandangan kata dosa besar je dia kafir, dosa kecil tak dia kafir. Setengah pandangan dosa kecil pun kafir juga. Dah. Siapa yang tak berlaku dosa? Kita bukan Nabi maksum. Dan kalau dosa kecil pun kafir juga, dah siapa tak kafir? Kalau dosa besar boleh jadi kafir, tu dosa besar ni boleh jagalah kita kata. Tapi dosa kecil kafir juga, tak ada. Mengumpat kafir ada benda. Itu Khawarij. Dia tinggal kewajipan, kafir lalu dah. Buat dosa je, kafir lalu dah. Kalau dengar gitu dah, berasa macam semangat dia daripada kita dah. Dah. Kita ahli sunnah, tak semayang, Islam lagi. Tak puasa, Islam lagi. Zakat dah bayar, Islam lagi. Campur ngejudi, Islam lagi.
Minarak pula Islam lagi. Berzina pun dia Islam lagi. Jadi semangat dia pula nampak. Mana? Puak Khawarij ni ditimbul pada masa pemerintahan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Puak Khawarij ni. Sebahagian puak Khawarij ni dia masuk Islam tu di penghujung riwayat Nabi SAW. Dia di penghujung dah. Sebab lepas pembukaan kota Mekah tahun yang ke-8, Nabi wafat tahun yang ke-10, masa tu pakat masuk Islam belaka dah. Dalam kita baca surah Izaja tu lah. Izaja lah panggil. Surah ni surah Al-Fathi tau. Ke mana tu? Kita panggil surah Izaja tu. Hak masuk pada agama Islam ni berbondong-bondong tu. Selepas pembukaan kota Mekah. Tapi masa tu Nabi 2 tahun je lagi dah waktu Nabi wafat. Jadi di antara hak masuk Islam di kalangan orang-orang yang agak pendalaman. Dia agak pendalaman. Maknanya apa ni hak kemudian dah jadi pemahaman agama tu tidak sebagaimana hak awal-awal masuk Islam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar. Nabi wafat. Lepas tu puak dia ni memang semangat puak Khawarij ni. Tapi ilmu agama dia kurang. Ilmu agama dia kurang. Sebab dia duduk darat-darat jauh pendalaman. Tapi dia semangat dengan agama. Jadi semangat dia melampau macam tadi kan. Tinggal kewajipan kapi. Buat dosa kapi Khawarij. Tapi puak Khawarij ni dipanggil puak Sufriyah. Puak Sufriyah ni puak yang pucat muka. Pucat muka dia. Sebab apa pucat muka? Sebab mereka sentiasa berpuasa tak makan. Mereka sentiasa mendirikan malam, tidur tak cukup. Maka muka jadi pucat. Kita kalau muka pucat ni, orang tanya, ada kecil manis ke? Orang tanya. Tanya kita tau. Kalau muka pucat ni ada penyakit. Tidak ni muka pucat kerana dia tak makan, berpuasa, buat ibadat kuat ni. Tidur tak cukup kerana qiyamul lail. Ni puak Sufriyah, puak Khawarij. Tapi dia ilmu kurang. Apabila berlaku perselisihan antara Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, jadi puak ni masuk kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Puak Khawarij ni. Tapi akhirnya Sayyidina Ali pun mereka tolak. Sayyidina Ali, kita tahulah kedudukan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Didoakan dengan karramallahu wajhah sebab apa? Sebab Sayyidina Ali tidak pernah menyembah berhala. Walaupun riwayat menceritakan Sayyidina Bakar pun tidak pernah menyembah berhala, tapi tidak didoakan dengan karramallahu wajhah, dengan radhiyallahu anhu. Ini kedudukan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hak Nabi kata pemegang kunci gedung ilmu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi puak Khawarij, hak jahil tu, dia boleh tolak Sayyidina Ali. Faham tak? Dia pun berpindah ke Haraurak di Iraq. Dia boleh bawa pengikut 20,000 orang. Tinggal Sayyidina Ali. Sayyidina Ali doktor dah. Sayyidina Ali pun boleh doktor puak Khawarij. Semangat dia lagi kepada ibadat agama ni. Tapi jahil agama. Sayyidina Ali hak wajib syurga, pemegang kunci gedung agama, dia boleh tolak. Siapa yang tolak ni? Orang jahil yang tolak puak Khawarij ni, puak Sufriyah ni. Dia boleh tarik orang dia berhijrah ke Iraq 20,000 orang. Bayang macam itu bukan pindah muda-muda. Tapi semangat agama tinggal Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak betul dah. Jadi sekarang ni kalau kata tu guru ke, ustaz-ustaz ke, kalau orang jahil semangat agama, dia tak ambuh tu guru dak betul, ustaz dak betul, dak pelik. Sayyidina Ali pun dak betul. Dia tak ada ilmu agama, tapi dia rajin buat ibadah. Puasa sama-sama, royak kat orang. Bangun malam, esok muat, royak kat orang. Belajar dak apa dak? Ilmu tak ada. Tapi kalau orang ngajar agama, dia lari. Sebab apa? Tak betul belakang orang lain. Dan dia ada ilmu ke tak? Dia tak ada ilmu. Macam puak Khawarij ni lah. Sayyidina Ali pun boleh tak betul. Bayangkanlah, pelik apa kita sekarang ni. Tak ada orang taraf Sayyidina Ali sekarang ni. Kalau ngajar dia, orang jahil ni lari, tak pelik. Tapi dia buat ibadat, nampak rupa agama juga. Tapi tak ambuh. Tak ambuh belajar, tak ambuh apa. Ini macam puak Khawarij ni, puak Sufriyah. Dia semangat agama, tapi ilmu tak ada.
Jadi puak Khawarij tinggal kewajipan, buat dosa, kafir lalu dah. Jadi hak kita ahli sunnah, walaupun Islam dengan makna buat, tapi kalau tak buat ni mana apa? Tak turut perintah. Semayang dia tak tunaikan. Judi dia tak tinggalkan. Kata mana apa? Tak buat perintah tu. Buat ni kalau Tuhan perintah tunaikan. Buat kalau Tuhan larang tinggalkan. Dia dah. Maka Islam dia masih lagi sah. Tapi Islam yang tidak sempurna. Kemudian kita kata Islam ni buat, rukunnya buat juga. Mendirikan sembahyang, berpuasa, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, itu kan rukun. Kalau tak sembahyang, tak ada satu rukun. Kalau tak puasa, tak ada satu rukun. Kalau tak bayar zakat, tak ada satu rukun. Kalau kedekut daripada pergi Mekah, tak ada satu rukun. Tak ada rukun ni jadi batal ni. Gimana? Macam mana rukun 13 solat kita? Kalau tak ada satu, batal. Rukun wuduk kita 6, kalau tak ada satu, batal. Rukun iman ada 6, tak ada satu, batal. Rukun Islam ni kena pula ni. Dia tidak mendirikan semua, tak ada satu rukun. Dia tidak berpuasa, tak ada satu rukun. Batal Islam, Khawarij. Lepas tu dia kata rukun. Ni kena ngaji lah pula. Dia rukun urfi dia panggil. Bukan rukun hakiki. Terpayah tu. Rukun hakiki ni rukun yang sebenar-benar. Apa dia rukun-rukun ni? Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'. Perkara yang tentu atasnya oleh sah. Ni rukun sebenar. Rukun 13. Perkara yang terhenti atas sah semua kena ada 13. Itu rukun sungguh. Rukun wudu, mana kena ada 6 rukun ni baru sah wudu. Itu rukun sungguh. Adapun rukun Islam dipanggil rukun urfi, rukun pada panggilan ramai. Bukan rukun hakiki. Seolah-olah seperti rukun. Seolah-olah kalau tak semayang macam tak Islam kafir, seolah-olah. Tapi bukan rukun sungguh. Dia panggil rukun urfi. Tu payah tu. Kita rukun. Lepas tu kalau tak ada satu, batal. Kalau kau tak puasa, kafir ke? Tak, dah ni kata batal. Batal rukun Islam, kafir. Lagi kau tu pula. Tapi dalam kitab Faridatul Faraid kita, Islam bukan makna mengerjakan. Islam dengan makna terima. Mengerjakan pergi pada ihsan. Terima. Dan kalau terima, rukun Islam mendirikan sembahyang. Rukun Islam pertama mengucap. Mengucap. Kita orang Islam dah tak mengucap pun tetap Islam dah, sebab kita warisi daripada Islam kita daripada ibu bapa. Macam mana? Kata Islam mana terima. Jadi mana apa? Terima bahawa mengucap adalah rukun Islam. Tu. Lepas tu mendirikan sembahyang. Maknanya apa? Yakni terima kewajipan mendirikan sembahyang. Dia kena pergi kat tu. Berpuasa, yakni terima kewajipan berpuasa. Mengeluarkan zakat, yakni terima kewajipan mengeluarkan zakat. Tiba-tiba tak terima, tak wajib nak keluar zakat, murtad. Dia sebab apa? Sebab tak ada satu rukun. Rukun hakiki, terima kewajipan mengeluarkan zakat. Rukun hakiki, terima kewajipan berpuasa. Rukun hakiki, terima kewajipan semayang. Tiba dia kata semayang tak wajib, maka batal Islam sebab tak ada satu rukun hakiki, iaitu terima kewajipan sembahyang. Dia kena pergi kat tu. Dia kena takdir ayat sikit. Kalau Islam dengan makna terima. Ni hak ni kita cerita dah dulu. Hak takrifan Islam dengan makna terima. Hak laksana ni ihsan. Ihsan ni laksana. Apa? Berbuat ibadah. Beribadah kita akan Allah. Beribadah ni kita mengabdikan diri kita. Bersembahyang, kita berpuasa, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, bermuamalah secara muamalah Islam tu beribadah. Bermunakahah secara munakahah Islam. Janayah kembali pada hukum janayah Islam. Ini beribadah kita akan Allah Subhanahu wa taala. Hak Tuhan larang kita tinggal belaka, itu dipanggil ihsan. Kita beribadah dengan baru mengabdikan diri kepada Allah. Beribadah ni mengabdikan diri pada Allah. Mengabdikan diri pada Allah ni bukan buat perintah saja, meninggalkan larangan, itu pun mengabdikan diri pada Allah. Kenapa kamu tidak makan riba? Kerana saya beribadah. Kita dengar beribadah pelik beribadah orang semayang. Orang tanya ni, kenapa kamu tidak terima riba? Kerana saya beribadah kepada Allah. Beribadah apa saja, beribadahlah ni. Saya tak terima riba.
Siapa nak terima riba? Sebab saya mengabdikan diri pada Allah. Allah mengharamkan riba. Bukan Allah mengharamkan riba saja, Allah isytihar perang pula kepada orang yang beramal dengan amalan riba. Maka kita pun meninggalkan riba. Kenapa? Kerana kita mengabdikan kepada Allah. Itu dipanggil kita beribadah. Kita meninggalkan riba, kita boleh pahala wajib. Sama juga orang tengah-tengah mengupah contohnya. Kita pun lari tangan ke lain. Berapa lari ke lain tu? Saya beribadah. Peribadahan apa? Saya mengabdikan ibadah Allah. Allah larang mengupah, saya pun tinggal mengupah. Saya beribadah, saya tinggal mengupah, saya boleh pahala. Kan? Saya suka. Pelik dah orangnya. Nak gimana tu? Nak beribadah. Nak beribadah dan nak gimayan dah. Zuhur lambat lagi. Saya nak beribadah dengan meninggalkan orang sedang mengumpat. Iyalah tu. Sebab apa kita tinggal di mengumpat? Sebab kita mengabdikan ibadah Allah. Allah larang, kita pun tinggal lah. Kita panggil beribadah. Mengabdikan ibadah Allah dengan bahawa mengerjakan segala suruhan, meninggalkan segala larangan. Kita bukan boleh pahala sembahyang puasa je. Kita tinggal maksiat, kita boleh pahala. Kita terpandang satu perkara yang dilarang, kita pun palingkan pandangan kita tu beribadah, orang panggil boleh pahala. Kita terdengar perkara yang diharamkan, kita pun tutup ni, kita pun lari daripada tempat tu, kita panggil beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita boleh pahala. Panggil beribadah lah tu. Mengabdikan ibadah Allah dengan bahawa kita kerjakan segala perintah, kita meninggalkan segala larangan. Itu dia panggil ihsan. Syarat untuk jadi comel Islam dan iman kita. Barulah pergi kepada padahal seolah-olah kita melihat akan dia, ini adalah maqam ihsan. Ihsannya beribadah kita akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhenti di dan iaitu ihsan, beribadah kita akan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.